mata, niat Allahumma ya Allah ampunlah dosa mataku, maka terus astaghfar 1000. Ambil telinga. Dia mula telinga dulu tau, baru mula mata ni, bukan mata dulu, terima telinga dulu, ambil mata, kemudian baru mulut. Itu tangguh 3000 dah. Tangan kaki kira sekali 1000, itu dah 4000. Perut kita 1000 dan 5000. Kemaluan kita 1000 dan 6000. Untuk jantung kita, hati 5000 kali sebelah. Sudah buat sebelah tu, abang tengok sendirilah. Nah, abang tak kerti, masing-masing punya diri. Dosa kita, keadaan kita, kekuatan kemampuan kita, kelemahan kita, kita sendiri. Maka itu dengan asapan 11,000 tadi ni, tuan-tuan akan boleh saksi sendiri. Perbezaan, beza kita dalam ibadah, beza kita dalam ilmu, beza kita dalam hikmah. Dapat Syirul Udar, Ikhwatul Iman, Ikhwatul Islam, hadakumullah. InsyaAllah kita lanjut pada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, surat 130. Keutamaan istighfar. Alhamdulillah. Nombor 2 keutamaan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Sadaqallahul azim. Saya baca ayat tu terus ni, dia bawa terjemahan di sini. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingati Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Itulah yang disebut sebagai dalil di mana Allah dengan penuh kemurahan, kemaafan, keampunan memberikan keampunan kepada hamba-hambanya yang sedar, yang insaf, yang mohon ampun di atas dosa-dosa mereka. Ali Imran ayat 135. Kemudian Allah berfirman lagi dalam Ali Imran juga ayat 17, dan orang-orang mohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Wal mustaghfirina bil ashar, itu ayat dia ni. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang mohon ampunan pada waktu fajar, yakni ketika fajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi wal laila 70 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. 70 kali ini bukan kaedah 70 70 ni kira sikit lah. Ada hamba Allah yang dia baca hadis ni, terus dia kata kat saya zikir banyak lagi pada Nabi. Saya buat sehari 300 kali, dia kata. Nabi buat 70 ya. 70 ni maknanya mengikut dalam kaedah bahasa Arab lah ya. Dia ambil dalam bab dalam kaedah bahasa ni, dia masuk dalam kumpulan kesentiasaan. Makna 70 tu kesentiasaan, sentiasa, itu maknanya 70 ya. Bukan 1 dia 7 kosong, betul kira matematik ya, bukan kaedah matematik ya. Dia kena baca betul ya. Sama jugalah kaedah-kaedah yang lain kita jumpa bila sebut bilangan 70, 30, 40, 1000, itu bukan ertinya daripada sudut kaedah matematik ya. Dia mengikut kaedah di persegi kelaziman, kesentiasaan, keabadian secara menyeluruh, secara kesintaan, secara kelaziman, itu ertinya. Kalau kata 40 tu lazim, kalau kata 1000 tu banyak, kalau kata 70 tu sentiasa, nah? Kalau kata 30 tu sempurna. Tu dia kena baca betul nah. Tapi zikir yang kita baca lepas sembahyang ni, subhanallah subhanallah 33 tu yang tu betul. Itu kira 33 betul ya, 33. Bila dia bunyi 30 ada 3 di belakang tu, nanti kena baca betul lah. Kalau 41 betul 41. Kalau 33 betul 3. Kalau 30 makna kata itu artinya sempurna.
Ya, kalau kata 40 lazim. Kalau kata 70 sentiasa. Kalau kata 1000 banyak. Ya. Itu yang kata tadi ini Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Di mana malam qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Itu 1000 bulan tu jangan duk fikir 83 tahun. Tak tu ya. 1000 bulan tu artinya terlalu banyak. Banyak yang tidak ada nilai. Kita orang Melayu pun duk cakap begitu. Aku duk abang kat hang dah beribu kali yang tahu tak? Betul tak? Beribu kali dah duk abang kat hang. Hang duk buat juga. Nampak tak? Orang yang buat tu pun dia terima kata benda tu banyak. Kita tak baca 1000. Jangan baca dulu tu ya. Ini kaedah boleh tengok dalam tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari ada, dalam tafsir As-Sawi ada. Apa yang saya sebut tadi inilah ya kenyataannya. Baik. Jadi makanya kata Nabi istighfar 70 ni sentiasa. Sedang-sedang je daripada Nabi itu, daripada pagi hari sampai ke malam. Maka Rasulullah sentiasa dengan istighfar kepada Allah. Banyak istighfar ya. Rasulullah akan sentiasa beristighfar kepada Allah ya. Istighfar ni dia masuk dalam istighfar ni suatu istilah, dia masuk dalam urusan yang menyebutkan keampunan lah. Dia boleh bunyi faghfirli, Allahumma ighfirli. Nampak ya? Dia boleh bunyi macam tu. Yang artinya istighfar tu bukan mesti istighfar tu mesti kita baca astaghfirullahalazim. Dia punya banyak sirah yang boleh membawa kepada maksud istighfar. Seumpamanya ighfirli, boleh baca Allahumma ighfirli pun boleh juga ya. Baca Allahumma innaka ra'ufun karim. Ya. Pun masuk juga dalam istighfar. Bukan masuk kata kita istighfar tu kita baca yang tu je. Istilah dia kena ada ungkapan kata-kata istighfar. Tidak begitu ya. Maksudnya apa pun juga menjuruskan kepada pengampunan, memohon ampun kepada Allah tu masuk dalam urusan istighfar. Itu secara umum kita kena faham ya. Baik. Ya, mengikut sirah Rasulullah baca istighfar ni yang kita nak bawa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tidak ada dalam kenyataan hadis. Hadis dia bunyi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia tak baca hayyu ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau satu lagi sirah itu dalam azkar ada sebut dalam kitab azkar An-Nawawi, kitab Imam Nawawi, azkar ada sebut macam itu. Yang kedua, kalau kita nak baca macam biasa, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Azim tak bunyi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita dah bawa selalu ni salah kah? Tak salah, bukan salah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum. Betul. Daripada sudut lain daripada bahasa Arab ni banyak sekali ya. Kalau lihat daripada segi musaraf dan nahwu dia memang banyak boleh kita bawa dulu tu. Baik. Jadi boleh ada tuan-tuan nak bawa macam biasa tu, yang saya pun nak bawa dulu tu jugalah. Tak salah, boleh ya. Tapi kalau ikut hadis Rasulullah baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu hadis lagi astaghfirullahalladzi, azim tak bunyi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulama-ulama kita dia perhati tengok pada beberapa sudut lain, boleh baca dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum pun boleh. Tak salah boleh. Tapi ikut hadis yang saya sebut tadi lah, ada dua tadi ya, boleh. Baik. Dan kata Rasulullah lagi, sabda Rasulullah, tidaklah berdosa orang yang mohon ampun walaupun ia kembali berbuat dosa 70 kali dalam sehari. Maksudnya buat dosa bukan dengan sengaja. Faham ya? Bukan dengan sengaja ya. Serta dia mengetahui pula hukum haram dia. Kalau dengan sengaja itu sudah masuk dalam dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Dosa besar yang wajib dengan taubat nasuha. Ya, biasa
Tidaklah berdosa orang yang memohon ampun walaupun ia kembali berbuat dosa 7 kali dalam sehari. Mulut dia basah dengan astagfirullah, tang dosa dia buat juga. Terjebak juga dengan dosa, terjatuh juga dalam kancah dosa, dibuat-buat jugalah perkara-perkara yang bersifat dosa tadi ini. Tapi oleh kerana mulut dia basah dengan astagfirullah, maka Allah sedia mengampunkan dia. Itu paling penting ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa saja yang berbuat dosa sedangkan dia mengetahui, dia ketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya, maka dosanya diampuni meskipun ia tidak meminta ampun. Itu dia. Sampai macam tu punya penting ya. Hadis riwayat Tabarani. Imam Tabarani ni banyak meriwayatkan hadis yang agak sedikit pelik-pelik lah. Dia bukan kata salah, tapi kita jarang-jarang dengar ya butiran-butiran hadis itu yang agak tidak seperti biasa, banyak dalam kitab hadis Imam Tabarani. Itu ya, seorang ulama hadis yang begitu besar ya. Baik, Imam Tabarani lah, dia berjalan dalam satu musafir dengan seorang sahabat, dia bertiga orang sampai di Madinah, jalan kaki. Musafir jalan kaki sampai di Madinah, dia berehat sekejap letih, dia terus pergi ziarah makam Rasulullah. Dia tak makan 2 hari, 2 hari tak makan ya. Kemudian dia pergi makam Rasulullah, bagi salam ke Nabi, baca doa, bagi salam kepada semua. Dia mengadu, ya Rasulullah, hamba ni lapar, dia kata. Dekat tu ya Rasulullah, hamba lapar ni. Dia pun pergi dah tidur dengan 3 orang sahabat ya, di bari tepi-tepi makam Nabi itu, jauh sikit lah. Dalam keadaan lina tak lina, mai 3 orang, 3 orang, orang-orang nampak orang depan ni, orang yang tak pernah datang ke situ, nampak dia orang baru. Depan tu dia punya tuan, belakang tu dia punya pembantu lah. Pembantu tu bawa talang, ada makanan dalam tu, seorang satu talang. Lepas sampai orang yang depan tu, ketua dia lah, sampai jumpa Imam Tabarani, bagi salam. Dia kata, apa ni lapar ni? Ini makan kami bawa, Rasulullah nak peringatkan aku tadi, pergi tahu kata hampa lapar. Tu dia itu makam Imam Tabarani ya, dia punya Tabarani makam dia ya. Mengadu. Jadi kita boleh mengadu, kita pergi ziarah makam Rasulullah tuan-tuan ya. Ada apa-apa problem kita mengadu lah ya. Jangan hanya baca doa dan buku tabung haji itu aja orang. Orang baca doa tu ya kan, tak kena baca doa, bacalah doa, bagi salam dekat Nabi ya, seperti biasa. Kemudian mengadu apa-apa kes problem kita besar-besar, ya. Itu Rasulullah ya, itu Rasulullah. Dia sangat penting ya. Azizun alaihi ma'ad harisun alaikumil mu'minin, itu dia Rasulullah ya. Amat berat melihat kepada tanggungan penderitaan kamu ya, dan kepada orang yang beriman tadi ini amat pengasih ya. Lagi maaf, itu Rasulullah. Mengadu, kita ada problem besar-besar ke, penyakit ke, tak boleh selesai ke, apa begitu begini, mengadu, ya Rasulullah, hamba ni sakit lama dah duk tanggung ni, macam-macam duk berubat tak boleh, ya Rasulullah. Dekat tu sudah, jangan minta lain lah, habaq aja problem kita boleh tak, insya-Allah tuan-tuan. Itu kerja saya ada buat, dia tak tahu macam tu ada apa-apa problem keluarga ke apa ke, kita pergi habaq kat Nabi ya. Tapi di depan makam tu Rasulullah, depan makam tu lebih cantik lah ya, boleh ya. Itu dia macam tu lah. Jadi maknanya tak dapat tidak kita begitu dekat dengan Nabi. Sambung kita sambung sikit. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, ya ibadi kullukum mudhnibun illa man 'afaituhu fastaghfiruni aghfir lakum wa man 'alima anni dzu qudratin 'ala an aghfir lahu ghafartu lahu wala ubali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kudusi, ini hadis kudusi ya, bukan Quran, hadis kudusi. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian memiliki dosa kecuali orang yang aku selamatkan, maka mintalah ampun kepada aku dan aku akan mengampuni dosa kalian. Artinya orang berdosa ni memang tak selamat.
Orang yang berdosa akan diazab, tapi dia selamat kerana aku saja yang boleh melepaskan dia daripada azab. Sebab itu retinya. Makanya kecuali orang yang aku selamatkan, itu maksudnya. Ya, maka mintalah ampun kepada aku, nescaya aku akan mengampuni dosa kalian. Dan siapa yang meyakini bahawa aku berhak mengampuni dosanya, nescaya aku mengampuninya tanpa memperdulikan dosanya. Ya, Wahsy yang lembing kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, ya, lembing. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi Islam, ya. Dia datang bertemu Rasulullah tengok dia, Rasulullah kata, hang cerita balik kat aku daripada mula sampai habis macam mana hang bertindak sehingga terbunuhnya pak saudara aku. Dia pun ceritalah daripada awal. Dia ni bukan reti main tombak, orang baik, orang lembut dia ni. Abdi kepada adik Abu Sufyan. Nampak tak? Adik perempuan Abu Sufyan, ya. Dia tu begitu baik, lembut, tak reti nak bunuh orang. Tapi dia diberikan sebagai, dia ni masuk dalam hamba mukatab lah. Tuan dia janji kat dia, kalau hang boleh bunuh Hamzah, sebab Hamzah bunuh bunuh abang aku, kalau hang boleh bunuh dia, aku bebas hang daripada, aku merdeka kamu daripada abdi. Nampak? Itu hamba mukatab dia panggil, ya. Maka tu dia pun baru berlatih main lembing. Nampak? Dia duduk latih hari-hari, baling lembing, baling sampai dia agak dah boleh. Ya, dah boleh agak, kita kata dia boleh baling dengan sasaran yang tepat bagi begini. Bila berlaku peperangan Uhud, dia pun masuk serta ambil bahagian. Itulah. Dia cari Hamzah je, bukan dia masuk nak perang. Dia masuk tu nak cari Hamzah, dapat bunuh Hamzah, maka tertunailah hasratnya, iaitu dimerdekakan oleh tuan dia sendiri, Hindun tuan dia. Ya, Hindun Abu Sufyan. Itulah. Jadi maka itu yang dia bunuh. Dia cerita Nabi sampai habislah, kita ringkas kan, sampai dia belah, dia bawa keluar jantung apa semua begitu, dia gigit tak boleh tahan. Yang gigit tu Hindun lah, bukan dia. Ya, dia bawa keluar jantung. Makanya Rasulullah suruh berhenti. Tak dengar mak, tak dengar. Dan Rasulullah kata, aku dah tak mau tengok muka hang daripada hari ni lah. Aku tak mau tengok dalam muka hang pada hari ni. Bukan pasal aku benci kan, aku tengok hang aku teringat. Nampak ya? Datang dia punya bahdi itu. Ya, maka itu elok hang jauhkan daripada aku lah. Itu saja. Dan dalam ketika sebelum tu dia minta ampun. Sehingga Rasulullah kata kat dia, Allah Taala sedia mengampunkan. Dia kata dia buat macam-macam dosa yang tidak ada boleh dibandingkan dengan orang lain. Begitu banyak dosa-dosa yang dia telah buat, serba aneka macam dosa, takkan Tuhan yang boleh ampun. Tambah-tambah dosa syirik. Turun ayat kan, Nabi Allah Ta'ala kata Allah boleh mengampunkan apa juga dosa yang lain, tapi Allah tidak boleh mengampun dosa syirik. Bila kata lu tu, dia kata dia ada buat kerja syirik, macam mana Tuhan nak ampun? Nampak tak? Penghabis. Walaupun dosa lain Tuhan boleh ampun, dosa syirik Tuhan tak boleh ampun. Dia kata, ya Muhammad, aku ada buat dosa syirik ni besar. Turun satu ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Putus asa itulah, ya, boleh membatalkan, boleh merosakkan iman kita. Al-Alamah Al-Fahamah Al-Syekh Husin Nasir, ulama Kedah. Ya, ulama Kedah, bekas mufti Kedah yang pertama. Dulu dia panggil Syekhul Kedah, dia tak panggil mufti, ya, Syekhul Qadah. Dia sebut dalam kitab, dia kata apa ni, Usulut Tauhid, kitab dia Usulut Tauhid, tentang buka kitab tu dipilih, ya. Syarat-syarat sah iman. Syarat sah iman ni antaranya jangan putus asa. Itu dia, habis nampak. Putus asa habis, semua jatuh ke jurang kalah. Jangan putus asa. Bila dia jatuh, kena bangun. Bila dah bangun, jangan bagi jatuh. Itu dia, nampak tak? Macam tu keadaan dia. Ya, minta maaf lah, lupa nak tutup telefon. Kita
tutup sekejap dulu lah. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Jadi syarat sah iman, antara syarat sah iman jangan putus asa. Itu nombor satu sekali. Ya. Kedua, jangan kita ada sebarang kecurigaan kepada perkara-perkara yang ghaib apabila sudah ada dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang putus, dalil-dalil yang autentik, jangan kita ragui lagi. Sebab tu diawali dengan Al-Quran, la raiba fi. Banyak unsur-unsur ghaib ada sebut dalam Quran. Ya. Itu yang paling penting sekali. Yang kita la raiba fi, jangan ragu-ragu ni pada perkara yang berkaitan dengan soal ghaib, soal ketuhanan, soal keakhiratan, ya. Itu soal yang kita kena jangan ada ragu-ragu bila sudah ada dalil qat'i seperti Al-Quranul Karim. Itu sebagai syarat. Jadi makanya itu yang kata tadi ni, bila Wahsy dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ada buat perkara yang syirik akan Tuhan, ampun turun ayat ni. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa rahmat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba, sungguhnya Allah boleh ampun dosa jami'a, semua. Ya, dengan syarat kamu mesti bertaubat sebelum mati. Orang syirik ni dia kena taubat sebelum mati lah. Tapi kalau bawa terus dengan mati tu, mati dalam syirik, ini yang tak boleh ampun ni. Syirik apa? Syirik jali, syirik akbar, bukan syirik asghar. Syirik asghar ni riak. Riak ni syirik juga, tapi syirik kecil. Yang ni tidaklah, ya. Kita akan diazab. Orang tu akan diazab di akhirat setimpal dengan dosa-dosa dia. Setelah itu baru dia ada peluang masuk. Selagi dia punya syahdah tak batal, maka syirikul asghar ini tidak mengekalkan dia dalam neraka. Syirik yang kekal dalam neraka ni asyirkul akbar dia panggil. Asyirkul jali, syirik yang terang, seperti yang berlaku kepada orang kafirin, ya, menduakan Tuhan, ya, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam doa, dalam hajat, dalam persembahan, dalam peribadatan. Ini yang tak boleh. Wallahu a'lam. Sambung. Kemudian kata Nabi, ya, wahai hamba-Ku, setiap daripada kalian memiliki dosa kecuali orang yang Aku selamatkan, maka mintalah ampun kepadaku, nescaya Aku akan mengampuni dosa kalian. Dan siapa yang meyakini bahawa Aku berhak mengampuni dosanya, nescaya Aku mengampuninya tanpa mempedulikan dosanya. Kita kena yakin, ya. Kalau jelas yakin sekali, kita kena tauhidul asma. Tauhidul asma, mengasahkan nama-nama Allah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala, bila ada nama tu ada kepastian lah, ya. Hasan Al-Bisri dengan seorang ulama lagi, Syekh Hamad daripada orang pergi ziarah kawan daripada sakit teruk. Ziarah kawan duk sakit teruk tu, duk terlentang, tak boleh cakap apa dah, ya. Kawan Ustaz apanya Syekh Hamad tadi, Hamad, dia minta doa kepada Allah, ya. Dia kata insya-Allah semoga Allah terimakan doa kita. Hasan Al-Bisri kata apa? Allah sudah terima doa. Itu dia. Hasan Al-Bisri dia faham daripada dia, Allah telah terima doa. Kenapa? Allah telah peruntukkan namanya yang khusus dalam nama-namanya yang agung, antaranya sifat Al-Wajibu. Al-Wajibu. Wajib ni bukan wajib akli, bukan wajib syar'i, bukan wajib adi, ya, bukan wajib nazari, bukan wajib dururi. Dia adalah wajib secara jelas, wajib mengistajabkan doa. Nampak tak? Jadi makna wajib tu memustajabkan doa yang kita minta. Dah peruntukan. Sama juga dalam pengampunan. Allah ada sifat apa nama Allah? Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Halim, lagi tinggi. Ya, ada sifat-sifat inilah Allah peruntukkan khas
untuk hamba-hambanya yang bersalah, yang berdoa kepadanya mohon ampun, Allah sedia mengampunkan. Sudah siap dah, ya. Kementerian doa itu sudah ada. Nah, dengan nama-nama Allah yang mulia tadi. Adanya sifat Al-Ghafur, pasti orang yang bersalah itu, yang buat dosa-dosa besar, dia dapat dan peruntukan nama Allah Al-Ghafur. Ar-Rahim, bagi orang yang melakukan dosa-dosa kecil tapi tidak sentiasa. Dosa kecil buat banyak-banyak jadi dosa besar. Dosa kecil buat banyak dosa besar. Ya, pasir tu kita himpun banyak jadi rumah. Nah, begitulah maksud dia, ya. Duk buat benda kecil-kecil kerap jadi besar. Pandang pula dosa kecil tu kecil jadi besar. Dosa tu kecil dipandang kecil jadi besar. Nampak tak? Dosa kecil tak apa punya pun tu jadi besar. Nampak? Buat seluruh dosa kecil jadi besar. Nampak? Ya. Itu nilai dia lah, kita nak kena faham. Jadi maka itu bila kita melihat kepada pengampunan Allah, kita kena satu persangkaan yang baik kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW sebelum akhirnya hayat baginda besar Nabi SAW, di atas keribaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, 3 perkara Nabi minta. 3 perkara. Nampak? Yang pertama, Nabi pesan solat. Nombor 2, hendaklah kamu mempunyai begitu indah dan baik kepada orang-orang bawahan kamu. Kalau kita ketua, orang bawahan kita, kita tuan sebagai majikan, segala pekerja-pekerja kita, ya. Begitu kita kata. Maka orang duduk di atas ni, dia kena banyak mempunyai ihsan kepada orang-orang bawah. Ihsan kita pakai semua masuk dalam tu, ya. Bagi upah dengan wajar, memberi kemudahan-kemudahan dalam bekerja, itu semua masuk dalam antara pesan Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, pesan Rasulullah, hendaklah kamu punya baik sangka kepada Allah. Baik sangka ni dalam 3 perkara. Pertama, Allah sedia memberi pengampunan, jangan putus asa. Bila, ya, itu yang baik sangka yang pertama. Baik sangka yang kedua, doa-doa kamu semua sudah diijabahkan. Nampak? Baik sangka yang ketiga, segala urusan-urusan yang agak tidak indah pada pandangan mata kasar kita, pada nilaian akal kita, hendaklah kita terima sebagai semuanya adalah datang daripada yang maha baik, yang maha bijak, yang maha pengasih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit. Itu datang, ya. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia atas tiap satu hamba berkuasa. Ini kita kena pegang. Apa yang Tuhan buat semua betul. Itu yang paling penting sekali. Itu tauhid yang sebenar. Apa Tuhan buat semua betul. Walau kita nampak ada asa an tukhrihu syai'an wa huwa khairul lakum, kemungkinan suatu itu buruk bagi kamu, ya. Asa an tukhrihu wa huwa khairul lakum, kemungkinan kamu lihat benda itu tidak baik, tapi itu baik bagi kamu, kata Allah. Nampak? Kamu tak nampak yang baik itu, kamu nampak pada zahiran yang tak baik, ya. Ada yang tak baik tapi jadi baik balik, ya. Saya pernah cerita lah sini kot lah, bagaimana ni sahabat saya, kawan saya lah, kena aksiden, kan. Nak pergi makan kenduri, kena aksiden, tak boleh balik, masuk hospital. Masuk hospital, duduk sebelah dengan seorang pesakit lagi. Pesakit tu pula ada sakit lain. Dia apa-apa kenal-kenal orang kita, jumpa sembang, duduk di mana, main mana. Rupanya yang kawan saya yang patah kaki, dia patah kaki betul, patah sebelah kaki. Jenuh mana kawan hak sebelah tu duk cari dia, nak bagi harta. Itu je, nampak. Dia pada harta langkawi tu, lost contact, nampak. Duk cari kawan ni, nak bagi harta dekat dia 800,000. 800,000 tahun 1992. Duit kita besar ni masa tu, kan. Tu dia, ya. Duk cari dia. Hang aku duk cari, kau ni kata lah. Tu dah dapat dah. Tunggu ni, ambil nama apa semua, nanti besok kita balik. Dapat 800,000. Mai cerita kat saya kata patut mau petang lagi satu lah. Dapat 800 lagi. Boy ustaz kata lagu tu pula. Tengok. Nak dapat 800,000, kena terima
habuan, nampak tak? Kena patah kaki, kena aksiden, masuk hospital. Sebab tu tak baik kan bagi kita. Rupanya baik bagi dia. Nampak tak? Tu dia. Silakan muazzin dan segala hormat mengumandangkan azan, masuk azan. Silakan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu marhaban qadiyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban qadiyan. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
radina bila rasul khairul rahimin. Hamdan lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'd. Rasulullah SAW bersabda, "Liman qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ghafartu dhunuba walau kanat kama dhabbin nal." Siapa saja yang mengucapkan subhanakallah, subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an, ya ini maha suci engkau, maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhanku, hamba ini telah menganiaya diri hamba dan berbuat dosa, mengaku depan Tuhan, maka ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, sungguh tiada yang berhak mengampuni dosa-dosa melainkan engkau. Kita kata lagu tu, khafartul dzunubah, kata Allah, aku ampun dosa dia, walau kana kama dabbil nam, walaupun dia kata sebanyak jalan-jalan semut tu lah. Jalan-jalan semut dia banyak, ya. Itu artinya macam itulah yang kata tadi ni, Allah begitu pemurah dan punya sangkaan yang baik kepada Allah, sentiasa boleh mohon ampun. Tapi ingat, kata Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, bertaubat tapi tidak berhenti buat dosa adalah taubat para pendusta. Jadi kalau sengaja orang bertaubat tapi tak berhenti dia buat dosa juga, taubat dan taubat dua kali. Ini maknanya orang yang pendusta. Dia tahu dan dia buat. Itu katanya taubat. Dia tak betul kan? Jadi maknanya kita terdesak, kita tak dapat nak lari, ya, kita tak boleh nak kawal, kita terlalai disebabkan kelalaian, disebabkan kelupaan, maka kita buat dosa. Ini dibesar, maknanya Allah sedia mengampunkan kita, ya, dengan kemurahannya. Rahmati ghadabat ghadabi, kata Allah, semuanya rahmat aku ini mengatasi kemurkaan aku. Rahmat aku mengatasi kemurkaan aku. Dahulukan rahmat daripada murka Allah, ya. Lihat kepada rahmat daripada kita lihat kepada cenderung kepada kemurkaan Allah, ya. Itu kata tadi dah. Dan yang disebut sebagai tadi ini ada satu lagi dalam hadis-hadis yang kita lihat bahwasanya, ya, man qala hina ya'wi ila firashih. Ini kita tambah sikitlah, tak ada dalam kitab kita, saya tambah sikit. Man qala hina ya'wi ila firashih, barang siapa yang berkata ketika menuju tempat tidur, ya, tempat tidur dia kata apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca tu je, ya, salasa marrat, 3 kali sebelum nak tidur. Baca yang tu dulu 3 kali. Masuk di antara zikir-zikir sebelum tidur lah. Tentu baca banyak lagi lah, macam-macam bacaan ada sebelum tidur ni, ya. Kita sebutlah antaranya, masukkannya ni satu di antara zikir yang paling penting, astaghfirullahalazim alladzi la, sampai semuanya salam barat, ghafarallahu lahu dzunubah wa in kanat mithla zabadil bahr, maka Allah sedia mengampunkan dosa-dosa dia tadi ini walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan, au adadi ramli alij, Nabi kata, ataupun bilangan pasir di padang pasir, itu dia, au adadi waraqis sajr, ataupun sebagai bilangan-bilangan daun-daun di pokok, au adada iyamid dunya, ataupun bilangan hari-hari di dunia. Macam tu punya murah Allah mengampunkan, walaupun banyak dosa tu sampai macam tu, kata Nabi. 3 kali kita ucap sebelum kita tidur, ya. Lepas tu kita nak tidur lah, tak ada masalah, kita tak bekerja lah. Itu yang kita boleh ampun tu. Lepas kita baca tu, mana kita ada bekerja lain lah, tidur tu je lah. Waktu-waktu siang kita baca, lepas tu kita bekerja lagi, kita bergerak lagi. Dalam bergerak tu mungkin kita buat dosa. Tapi bila kita nak tidur, bila kita baca, ini yang paling baik sekali, ya. Supaya dalam masa tidur tu kita terus, kalau tidur tu tidur panjang,
kita sudah diampun Allah akan dosa-dosa dia. Paling penting ya. Ada 3 zikir, ada 5 zikir tuan-tuan yang kita mesti lazim perbanyakkanlah ya. Yang pertama sekali zikir kita la ilaha illallah. Itu paling banyak kita kena buat ya. Ada penyakit-penyakit sangat ulama-ulama sufi, guru-guru yang mursyid ya. Dia boleh scan kita punya penyakit ya. Scan penyakit kita dan dia akan beritahu bilang-bilangan banyak mana nak zikir. Hang ni kena baca sekian banyak. Ini dalam tarekah lah. Kita masuk tarekah. Bila kita masuk tarekah, kita kena suluk. Dia kata suluk ni kita kena masuk rabitah. Dia duduk dalam satu pojok yang khas ya, diselimut kain kata kita untuk satu tempoh lah ya. Paling awal 40 hari ya. 40 hari dan tarekah Naqsyaband dan tarekah Samaniyah dan tarekah Qadiriyah sama kaedah ni dipakai ya. 40 hari. Sebelum tu guru mursyid ni boleh teropong lagi dah. Ya. Firasatul mu'min, dia ada satu firasat yang diberi Allah kepadanya, boleh mengenal kita punya watak perangai, tahu penyakit kita ya. Kan orang ni suka minum arak. Dulu ni bukan minum arak, nampak tak? Dan dia tak bertaubat lagi. Dia belum bertaubat lagi. Dia hanya berhenti. Pasti tidak ada kesempatan mungkin ya? Ataupun dia belum bertemu dia punya apa, dia punya cabaran tu lagi ya. Dua elok-elok di sini tak ada apa, orang duk perhati tengok nak kedai-kedai Arab tak ada, nak masuk kedai Arab tak boleh, orang duk perhati ya. Terlepas digolok dia boleh ya. Terlepas digolok boleh, sampai digolok pakai boleh, nampak tak? Yang tu penyakit tu yang kita tadi ni, orang yang tak bertaubat lagi, belum bertaubat. Orang macam ni masih dikategorikan sebagai peminum arak lah. Dia pun nak berkecimpung dalam bidang tarekah, mulai masuk rabitah. Guru yang mursyid ni perhati tengok dia kata hang ni kena berzikir la ilallah Muhammad 15,000 kali dalam 3 hari. Banyak tu lah. Jangan pergi mana dalam 3 hari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak payah goyang-goyang lagi lah, tapi hang goyang sendiri lah. Goyang sendiri supaya kita tak jemu. Kalau tak goyang kita letih, kita mengantuk. Nampak tak? Itu tujuan kita goyang ya. Yang budak-budak duduk hafal Quran, dia kena goyang. Budak-budak hafal Quran berarti ya. Dia tak boleh duduk saja lah, dia kena goyang. Rupanya ada hubung kait dengan saraf kita ya. Jadi maka tu 15,000 kali 3 hari. Lepas 3 hari Tok Guru boleh perhati cukup berat 15,000 tu. Kalau tak cukup dia tahu, dia tambah lagi 2 hari. Nampak tak boleh kecoh kat guru mursyid dia padahal dia tahu tak boleh kecoh. Nak cari guru mursyid betul lah, tak ada hari ni. Payah nak jumpa. Dalam tarekah-tarekah pun, pembimbing tarekah pun tak sampai begitu. Tak sampai tahap tu. Tapi insya-Allah ya, ada ya, bukan tak ada. Jadi maka tu macam orang minum arak, itu contoh dia lah. Nak buang tu penyakit minum arak tu. Tu zikir yang pertama la ilallah, cukup kuat. Zikir yang kedua salawat Nabi. Salawat Nabi ni supaya kita dapat hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat terus dengan guru kita Nabi Muhammad SAW. Guru akan kita tu kan bimbing kita Nabi Muhammad sendiri ya. Itu ada sebut, dia kata orang yang tidak berpeluang masuk tarekah, tidak berpeluang masuk tarekah. Kita banyak tak masuk tarekah, betul tak ya? Tak berani nak masuk ni, takut macam-macam cerita ya? Takut tak kena yang kena, takut yang tak kena ya? Jadi makanya ganti dengan memperbanyakkan salawat ke atas Nabi. Buatlah salawat sehari 1,000 kali. 1,000 kali buat salawat tu, insya-Allah kita akan ada kontak dengan Allah secara langsung, kontak langsung dengan Nabi SAW. Jadi kita akan dapat bimbingan secara ilham, nampak ya, langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan salawat 1,000 kali sehari. Itu nombor 2 ya. Nombor 3, alhamdulillah. Cukup tinggi.
Alhamdulillah ni perbanyakkan kita sebut. Banyak kita zikir. Sebelum solat, ucap 3 kali dulu sebelum takbir. Pelan-pelan kita baca. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian kita takbir insya-Allah ya. Berat daripada dalam timbangan suruh langit dan bumi ni, buh dalam timbangan sebelah, Alhamdulillah sebelah, berat Alhamdulillah lagi. Itu dia. Ada hadis dalam Matan Arba'in, hadis 40. Imam Nawawi pilih hadis tu. Itu nombor 3. Yang zikir nombor 4. Ya. Nombor 4, Astaghfirullahal Azim. Zikir nombor 5 tuan-tuan. Yang paling besar nombor 5 ni jarang orang tahu, jarang amal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Atau hasbiyallah. Ada keadaan baca hasbiyah, ada setengah keadaan baca hasbuna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang ni tuan-tuan boleh amal sekarang sahabat. 450 kali. Sekali korang, paling korang sekali sehari. Kalau boleh buat 2-3 kali lagi baik. Satu kos 450 kali. Sebab bilangan huruf dia sebanyak 450. Kalau kita kira satu-satu tak sampai 450. Dia jadi 450 tu alif berapa, ya berapa, tu kelangan tu. Macam bismillah. Bismillah huruf dia berapa tuan-tuan? 19 huruf betul-betul. Tapi kaedah kira-kira huruf dia 786 nasi kandaknya. Tu buah nasi kandak tu. Nampak? 786 tu. 786 adalah bilangan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bilangan dia 540. 540. Itulah ya. Kalau kita boleh sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, 540 sebagai zikir. Itu amalan ulama letak macam tu lah. Kira-kira ni kita tanya ada ulama punya ruang tu bidang dia apa. Pasal apa dia buat alif 1, ba jadi 2, ta jadi 3, contohlah ya. Antaranya begitulah. Ada yang 10, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60 huruf-huruf tu. Pasal apa jadi begitu? Ini ulama punya. Saya tak mengaji waktu. Dan saya tak pula berani tanya tu guru. Itu dia. Ya. Itu dia lah. Jadi makanya kita amai sudah. Itu 450 kali nah. Ya, ada dalam kitab dia Sirajul Jalil, nama kitab tu. Sirajul Jalil yang dikarang oleh Syekh Hasan Asy-Syadzili, ulama tarekah Syadziliyah. Syekh Hasan Asy-Syadzili, ulama ni lah karang kitab tu. Nama kitab tu Sirajul Jalil. Dalam kitab tu ada sebut. Sahabat nama kitab tu ya. Dia suruh amai 450 kali. Kalau kita habis baca 450 kali itu, eloknya kita ambil ayat 174 daripada surah Ali Imran. Ya, separuhnya kita baca 6 kali, separuh lagi baca sekali. Kemudian tuan-tuan minta lah apa tuan-tuan nak. Perkara yang tuan-tuan jaga mustahil, tuan-tuan akan dapat benda tu. Main ke tu? Tahap tu nah. Kadang-kadang kita ada fikir mana aku boleh dapat benda ni. Nampaklah. Mustahil tak? Akan dapat. Saja. Sampai tahap tu lah nak. Dia punya tingginya keberkahan kalimah ini. Nabi Allah Musa minta kepada Allah. Allah kata aku dah bagi ke umat, kepada Nabi akhir zaman. Nampak tak? Kalau macam tu Nabi Musa kata jadikan hamba ini umat Nabi itu. Dia nampak? Allah kata dah tak boleh. Kamu dah mendahului. Kamu hanya untuk satu tingkat, satu masa dan satu ketika dan satu ummah. Ya, mudah-mudahan umat-umat kamu yang berpanjangan zuriatnya itu akan bertemu dengan Nabi itu, mereka akan dapatlah nikmat ini. Makanya itu dia nah. Itu dia. Begitu punya tinggi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kita nak tambah ni'mal maula wa ni'man nasir, itu bab kita lah. Yang tu tak ada sebut, tapi takat tu saja tuan-tuan. Ada saya sebut tadi. Tuan-tuan dah baca 450 kali. Ambil ayat 174 surah Ali Imran, baca 6 kali separuh, dia ada panjang, bagi 2 ayat tu sampai su'un. Su'un
dia ada sebanyak 6 kali, kemudian sambung bagi habis ayat tu sekali, kemudian kita minta lah apa-apa. Memang suruh minta kat dia, nampak lah, minta lah apa-apa. Kita tengok sendirilah, ya, saksi sendirilah, ya. Kena ke tak kena, buat sendirilah, ya. Tapi baca dia elok lah, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Itu dia, ya. Baca dia elok, jangan gopoh, sabar-sabar baca pelan-pelan saja, ya. Tak sampai 7 minit kot saya ingat habis. Saja, ya. Siap 450. Boleh kan? InsyaAllah. Bagi tip supaya hangpa boleh beramal. Itu. Dan yang akhir sekali, yang kelima, astagfirullah lah. Tak astagfirullah apa kan? Nombor 4. Nombor 1, la ilallah. Nombor 2, selawat Nabi. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang keempat, astagfirullah. Yang kelima, hasbunallah. 5 zikir ni tuan-tuan, kita kena banyak dengan diri kita. Nampak tak, ya? Banyak dengan diri kita. Barulah kita akan dapat, ya, kenyataan yang kata tadi, bahagia, ketenangan, kebahagiaan, ya, kemakmuran, ya. Kita akan rasai nikmat itu diberi oleh Allah. Istimewa ilmu dan hikmah. Allah akan cucur ke kita ilmu dan hikmah yang berlimpah ruah, insya-Allah, ya. Itu dia, sampai macam tu. Baik. Dan laginya kata tadi ini mengikut Huzaifah bin Yaman lagi dia sebut, ya. Wa kuntu dhariba lisani ala ahli faqultu ya Rasulullah laqad khashitu an yudkhilani. Ini saya baca, ya, kita dengar alana. Lisani fi an-nari faqala sallallahu alaihi wasallam fa aina anta min al-istighfar? فإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو كما قال. Di mana kata Uzaifah ibn al-Yaman. Uzaifah ibn al-Yaman ni adalah seorang sahabat Nabi. Dia ni intelijen Rasulullah. Rasulullah ada 200 orang intelijen. Itu dia. Itu kita guna bahasa baru lah. Saya mengaji belah sana, ulama-ulama sana biasa dulu tu lah, ya. Rasulullah ada 200 orang intelijen, di mana mereka mengenal sangat-sangat, mengetahui serta menguasai ilmu rahsia, ya, ilmu rahsia ketuhanan yang luas. 200 orang. Antaranya Huzaifah ibn Yaman, sampai dia boleh kenal orang munafik. Tengok muka dia tahu orang tu munafik. Nampak tak? Dah sampai tahap tu. Umar apabila terpilih sebagai Amirul Mukminin, nampak tak? Dia panggil Huzaifah dulu. Dia kata, berapa ramai orang munafik ada di Madinah ni, ya Aba Abdurrahman, berapa ramai orang munafik ada di Madinah? Huzaifah kata ada lebih kurang 300 orang lagi. 300 orang lagi. Apakah ana termasuk antaranya? La, Tuan tak masuk. Itu dia. Nampak tak? Umar pun tak tahu, tak sampai tahap tu. Nampak? Dia sudah kuasai sebab Rasulullah doa kat dia. Dia panggil Rasulullah doa khusus. Jadi Huzaifah ni kata apa? Dia kata, ya, kuntu zaribal lisani ala ahli. Nampak? Ya. Di mana aku ni adalah seorang yang begitu tajam lidah, ya, outspoken lah. Tajam lidah ni outspoken, orang putih kata, ya. Dia cakap terang-terang apa benda dia nak abang, dia takak terus, tak ada kona-kona, tak ada bunga-bunga. Tahu tak? Kita kena lapik kan, dia cakap orang lari. Dia tak ada lapik ya. Terus dia kata, kalau hang tak kerti, bodoh, dia kata bodoh tu, hang ni buta perut. Tu dia, bertahap tu. Nampak tak? Dia tengok seorang sahabat, Ibnu Hadi ibn Hatim ni, dia orang Kristian Nasara, masuk Islam. Tapi dia tak buang dia punya T, dia pakai T lagi. T dia pakai lagi. Dia pakai T lagi. Nampak dekat dia pergi rabut terus. Itu dia. Tak ada bisik-bisik kata ada tunjuk jari tak ada. Kita duk tunjuk tak habis. Seminggu tunjuk, tak buat apa lagi. Dia ni tunjuk, itu tunjuk dah. Tak habis sentuh tak berani kita hari ni. Macam tu punya masyarakat Islam hari ni, ya. Dia ada, dia nampak terus. Dia pergi rabut terus keluar, nampak tak? Hang sudah masuk Islam, sudah mengucap dengan syahadat bertuhankan Allah, nampak tak? Apa lagi yang duk pakai benda ni? Nampak tak? Ya, tak ada. Semua perkara hang kena buat apa yang terlibat dengan Nasara. Tu dia. Itu dia, nampak? Tu. Orang pakai apa? Dia suka pakai
Dia panggil siyamah. Siyamah ni maknanya kata kita duk ikat orang sakit kan, ikat tali gendit, apa duk pakai tali gendit, duk ikat tali di lengan apa. Ya. Sama juga dia nampak orang pakai lagu dia pergi rabut, nampak dah. Ya. Hang jangan pakai benda ni, hang keluar bila Rasulullah SAW keluar daripada jalan Rasulullah SAW, nampak tidak ya, sampai tahap tu. Ya, Alipau ni kata tadi ni aku satu orang yang tajam lidah, mengeluarkan kata-kata yang kesat, istimewa kepada keluarga aku lah, kepada keluarga dia lah, ke orang dia tak cakap lah kasar. Ni Uzaifah ni dia hanya cakap kat keluarga dia, ya, keluarga dia kasar dia cakap, itulah jadinya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku takut lidah aku ni akan masukkan aku ke dalam api neraka. Kata dia, dia abang Rasulullah, ya. Rasulullah kata kat dia, maka Nabi kata kat dia, faqala fa aina anta min al-istighfar. Nabi kata dia, mana pi hang punya istighfar? Nampak tak? Istighfar tu ada baca lah, nampak tak? Kata dia, minta ampun kepada Allah, ya. Saya Allah akan mengampunkan kamu, ya. Itu paling penting sekali. Lidah tu ni akan masukkan ke neraka, macam mana nak berubat, macam mana nak rawat. Rasulullah kata ada Fatihah, ada istighfar, apa hang buat istighfar ni? Maka Rasulullah kata, fa aina anta min al-istighfar. Ya, di mana engkau daripada istighfar? Ya, fa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Nabi kata, sedangkan aku sendiri minta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali itu dalam sehari. Itu dia. 100 kali ni makna kata tak kering lidah, tak kering gusi. Itu dia, ada duk basah ayat dengan astaghfirullah. Itu artinya 100. Faham ya? Yang kita baca 100 roti ya. Cukup-cukup 100 roti. Ampun sangat. Tak gitu kan? Maka tu kita amallah tuan-tuan dengan astaghfirullah yang kita sebut tadi ini. Tak ada pasal pun kalau kita jangan rasa ni kita dah bersih, aku tak ada dosa. Fala tuzakku anfusakum. Tuhan kata jangan kamu cuba menyucikan diri kamu sendiri. Ya. Menyuci artinya kamu sudah seolah merasai kamu tidak dosa. Tak. Kita semua tak lari daripada dosa. Nampak? Ya? Banyak dosa. Ya. Sekurang-kurang dosa orang-orang yang khawas. Ya, orang khawas ni dosa berapa? Lalai, lupa. Itu dah dosa, ya. Dia kata tadi ini taubatul awam min az-zunub. Abdul Qasim Qushari, ulama besar dalam risalah Qusyariyah kitab dia, ulama sufi. Dia ni banyak tentang istilah-istilah tasawuf, dia adalah ahli dia. Abdul Qasim Al-Qushari nama dia, ulama besar. Dia nanti susun istilah-istilah tasawuf ni, dia adalah ahli dia. Kalau orang belajar ilmu tasawuf mesti rujuk kitab dia. Nampak? Pasal nak tahu istilah. Banyak istilah-istilah yang kita tak tahu, yang tidak ada persamaan dalam kaedah-kaedah ilmu yang lain. Jadi dia kata apa? Taubatul awam min az-zunub wa taubatul khawas min al-ghaflah. Nampak tak dia? Taubat orang-orang awam macam kita ni daripada dosa lah. Taubat orang-orang khawas, para ulama sufi yang sampai golongan yang arifin, dia kata. Sampai golongan arifin, ya. Di mana mereka punya taubat adalah lalai lupa. Nampak? Allahu Akbar, fikiran kita menjalan sikit, pitang lain sikit, dosa dah tu. Bagi dia dosa. Kita ada orang yang dia bagi salam, lupa habis. Nampak duk teringat macam-macam. Nampak tu dia. Ya. Kalau duk menjaga ni kacau lah, duk ingat habis barang-barang menjaga, cerita menjaga, muka orang menjaga, habis-habis kan. Bayang. Tu imam pula panjang sikit. Allah lama tu imam ni. Dia betul tu imam ni marah. Dari itu ini tak ada apa lagi. Orang-orang khawas tak boleh. Dia melelong sikit fikiran dia, kedua sikit ke dunia, habis. Sudah dikira dosa. Itu dia kata taubatul khawas minal ghaflah. Taubat orang-orang khawas daripada kelalaian. Jadi minta kita berlindung daripada kelalaian, tuan-tuan. Ya Allah maj'alni minal falihin. Jadikan aku orang-orang yang falah, yang berjaya. Allah maj'alni minal fatihin. Jadikan orang terbuka dalam pintu hatinya, terbuka mata hatinya. Wa maj'alni minal ghafilin. Jangan jadikan aku orang yang lalai. Lalai itu lebih besar, cukup bahaya daripada syirik. Sebab lalai menjadi syirik. Nampak tak? Lalai itu dia. Kalau zina, bunuh orang, ya, minum arak,
Minum arak tu lebih besar daripada zina dan daripada bunuh orang. Sebab orang arak ni boleh bunuh orang arak ni boleh zina. Nampak tak? Orang zina mungkin tak minum arak. Nampak tak? Orang zina tak minum arak, ada orang penzina tak minum arak. Tak boleh. Nampak tak? Begitu. Ada seorang seorang tabi'in, dia dulu seorang penzina, dia kata, ya. Dia kata aku boleh zina. Dia nak abang kata jahat arak tu, dia kata, ya. Walaupun aku seorang penzina, tapi aku tak nampak zina lebih besar daripada arak lagi. Burusisa, pendeta Nasr minta Bani Israel, ya. Biasa dengar kan, ya. Di mana dia anak murid dia punya ilmu tu boleh terbang di udara. Sampai tahap tu dia boleh ajak mereka, ya. Terbang di udara begitu begini. Tapi dia perkena iblis mai tipu dia saya. Iblis mai tumpang nak sembahyang di surau di madrasah dia. Tengok anak murid punya ramai, ya, nak tumpang sembahyang. Dia bagilah sikit sudut kona atas hujung tu hang sembahyang dia tu. 3 hari tak makan, tak minum, tak tidur, tak pergi bilik ayam. Iblis, tapi dia tak tahu tu iblis. Nampak tak? Oh, dia ni punya ilmu tinggi pada aku lagi. Ya. Sembahyang tak bangun-bangun, tak bangkit, terus tak keluar pergi mana, duduk tang tu, duduk sujud, rukuk. Berdiri sujud. Dia patut tak rukuk lagi, rukuk. Ketika Rasulullah di Madinah baru ada rukuk. Rukuk sebelum tidak ada umat dulu sembahyang tak ada rukuk. Yang rukuk bila Rasulullah hijrah ke Madinah baru ada rukuk, ya. Ketika di Mekah sembahyang turun pun masih lagi qiyam sujud. Jadi makanya dia tengok 3 hari begini, pergi jumpa, ya. Wahai tuan guru, tuan syekh, saya cukup aneh tengok tuan guru ni, ya. Orang lain saya tak pernah tengok lagi. Saya tak perhati tengok tuan guru, tak pernah. Tak pergi bangun bila ayam, tak makan, tak minum, nampak? Tak tidur, nampak tak, ya. Malam pun sembahyang, siang pun sembahyang, dengan puasa terus, puasa wasal. Tolong bagi satu ilmu, ilmu tuan tu ajak kat saya. Oh, hang tak boleh. Dia habaq wawai dah. Hang memang tak boleh mengaji ilmu aku. Dia tu main kecek juga, minta dia tolonglah. Boleh. Hang pergi bunuh orang. Dia nampak. Oh, tak boleh. Dalam Taurat kata tak boleh bunuh. Ada 10 perjanjian dalam kitab Taurat, 10 commandment kan, ya. Antaranya tak boleh bunuh orang. Tak boleh. Itulah kata hang tak boleh. Duduk lepas 2 hari mai pula. Ada ringan sikit tak ada. Hampir berzina dengan mana-mana perempuan, dia kata. Oh, lagi tak boleh. Dalam Taurat kata tak boleh zina. Nampak tak? Tak apa-api dulu tu. Kuat lagi lah iman dia lah. Tak orang zina. Duduk lepas 2-3 hari mai pula. Tok Syekh tak ada ringan lagi daripada tu. Dia buat melengung pula lah. No? Boleh lah, bukan tak ada ringan. Dia kata, boleh aku bagi ringan, hampir minum arak sudah. Tu dah. Minum lah arak. Orang tak pernah minum arak. Nampak lah, ya? Kena buat setengah gelas cukup. Belelong. Tambah lagi. Terus belilah meraya. Jumpa lah perempuan Sundai. Dia pun kerja iblis juga. Dia pergi cucuk perempuan mana pula. Dah berzinah dengan perempuan tu. Bila berzinah, dia tak sedap dia berzinah tu. Sebab dia mabuk. Ya. Jadi akhirnya perempuan tu berdah mengandung, pergi habaq ke orang kata dia ni, ya, kerja yang buat kerja-kerja demikian rupanya seorang ulama besar. Dia juga dia report, tak dapat tidak. Dia pun dapat tahu perempuan tu mencari dia. Macam mana nak buat? Iblis juga kata dia, aku tak suruh hang berzina, aku suruh hang minum saja, ia hampir berzina. Tu buat apa hang tengok? Nampak? Tapi tak apalah ni, nak bagi padang pun cerita supaya hang tak malu esok ni. Hang bunuh lah perempuan tu, tengok. Hang bunuh perempuan tu bukan sudah bukan orang kedai. Nampak tak? Hang bunuh tu. Habis nak tahu di mana, simpan di dalam madrasah. Tapak madrasah tu orang tahu. Nampak tak? Dia pun bunuh perempuan tu. Simpan di tapak madrasah dia sendiri. Iblis juga pergi habaq ke polis masa polis depa. Kata sekian-sekian mayat, sekian orang kena bunuh, ada sekian-sekian. Polis nak serongkap betul. Tangkap dia lah, nampak? Dah tangkap dia. Dulu dia tak nak pancung, dia kena sulah. Masa nak sulah tu, Iblis main lagi. Dia kata hari ni tak ada siapa boleh tolong hang. Dia kata aku yang boleh tolong. Nampak? Lagu nak buat, hang mengaku ke Tuhan tu dah. Oh tak boleh, hang tak mengaku habis. Tak ni hang kena bunuh. Memang nak main dah sejak lepas.
Aku dah terikat kaki tangan macam mana? Hangguk sudah lah. Dia kata hangguk. Jadi ya, dia pun hangguk dia lari. Ini bari uming, aku lari daripada kamu, lepas daripada kamu, nampak tak terus. Masa tu jadi murtad lah. Jadi murtad. Ketika itu juga dijalankan hukum sula untuk mati dalam murtad. Nampak kata dia. Nampak tu awak kata. Ya. Tapi dia punya punca kejahatan, bagi segala kejahatan dia datang daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang rawat Allah tu. Nanti nak jaga lah tu. Jadi pendeknya begitulah kita kena safar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan astaghfirullah sebanyak-banyaknya. Saya dah habaq dulu dalam zikir kita. Saja pun kita buat jugalah, walaupun kita tak terlibat dosa-dosa, kita buat siap-siap. Lagi bersih, lagi bersih, lagi bersih, lagi cerah mata hati kita. Nampak tak? Lagi terang jiwa kita, akan limpah kita dengan murah rezeki. Antara rezeki yang paling besar sekali hikmah ilmu. Itu yang paling besar, rezeki yang paling besar sekali hikmah ilmu. Tentu ilmu dengan hikmah. Kalau ilmu saja tak jadi, dia mau dengan hikmah. Bila ada hikmah, baru kita buat kerja je kebajikan. Tak ada hikmah, tak ada kebajikan lagi. Sebab tu Tuhan kata apa? Tu'til hikmata man yasha. Allah bagi hikmah kepada siapa yang dia suka. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Tuhan bagi hikmah kepadanya, maka dia mampu berkeupayaan untuk melakukan kebajikan yang banyak. Tuhan kata sendiri. Boleh ya? Jadi insya-Allah kita banyak safar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah safar untuk mata 1000, untuk telinga 1000, untuk mulut 1000, tangan kaki 1000, untuk kemaluan 1000, untuk perut 1000, untuk hati 5000, semua 9000. Dalam tarekah Naqsyaband dipanjangnya itulah. Ya, anak murid nak mula zikir, dia kena banyak safar dulu. Boleh buat. Bukan suruh habis satu masa. Dalam 1 minggu boleh tak? Seminggu lah. Ya. 1000 untuk mata. Niat Allahumma ya Allah, ampunlah dosa mataku. Maka terus astaghfar 1000. Habis ambil telinga. Dia mula telinga dulu tau. Baru mula mata ni, bukan mata dulu, terima telinga dulu. Ambil mata, kemudian baru mulut. Itu tangguh 3000 dah. Tangan kaki kira sekali 1000. Itu dah 4000. Perut kita 1000 dan 5000. Kemaluan kita 1000 dan 6000. Untuk jantung kita, hati dah 5000 kali sebelah. Sudah buat sebelah tu, empat tengok sendirilah. Nah, abang tak kerti. Masing-masing punya diri. Dosa kita, keadaan kita, kekuatan kemampuan kita, kelemahan kita, kita sendiri. Maka itu dengan asapan 11,000 tadi ni, tuan-tuan akan boleh saksi sendirilah. Perbezaan, beda kita dalam ibadah, beda kita dalam ilmu, beda kita dalam hikmah. Dapat perbezaan yang ketara. InsyaAllah. Aku qauli hadza, astagfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.